Hai, selamat pagi Miss. Nama saya Liu Haigon dan ahli kumpulan saya Pei Yi, Kok Hai Jie dan Jia Bun Eng. Lepas tu kita mula presentation sekarang. Saya akan mulakan dengan seksi pengenalan dahulu. Negara kita iaitu Malaysia merupakan salah satu negara yang terdiri daripada berbagai etnik, keturunan, agama, kebudayaan dan adat istiadat. Kita adalah satu-satunya negara yang mengekalkan keamanan dan perpaduan dalam masyarakat majmuk yang paling berjaya di antara negara-negara yang lain. Keadaan ini berlaku dalam masyarakat Malaysia kerana perubahan persekitaran dan masa serta perubahan struktur politik di negara yang berlakunya di negara kita. Kontrak sosial pula merupakan permufakatan di antara masyarakat berbilang etnik. Ini adalah proses untuk mencapai pemindahan sendiri daripada pihak Inggeris melalui mufakat dan musyawarah, dan ia ditujukan melalui kemenangan perikatan dalam pilihan raya pada tahun 1955. Kemajuan dan perkembangan yang pesat berdasarkan pencapaian ekonomi, kesatuan etnik, peningkatan keharmonian dan keamanan telah meletakkan Malaysia lebih unggul daripada negara-negara serantau yang mempunyai pelbagai kaum. Inilah hubungan antara negara kita Malaysia dengan kontrak sosial. Hai, nama saya Kok Hai Jie. So, apakah tujuan kontrak sosial diwujudkan? Salah satu tujuan kontrak sosial diwujudkan adalah untuk menyelesaikan perbezaan kepentingan diri atau kelompok masing-masing. Pada masa dulu, kerajaan British memisahkan kaum orang Cina, Melayu dan India dan memberikan pekerjaan yang berbeza. Ini menyebabkan ekonomi setiap kaum tidak seimbang, pun perbezaan ekonomi juga menyebabkan kuasa pelbagai kaum tidak seimbang. Ketegangan mula muncul antara kaum. Kontrak sosial boleh memastikan perbezaan minat antara kaum dikurangkan. Tujuan lain kontrak sosial diwujudkan ialah memastikan kepentingan majoriti dan minoriti diambil kira tanpa menjejaskan hak dan kepentingan masing-masing. Pada masa dulu, orang bukan Melayu seperti orang Cina dan orang India dianggap sebagai tetamu di tanah Melayu. Ini menyebabkan hak mereka kurang dijaga atau dihormati seperti kehidupan dan budaya kaum. Orang asli adalah kaum yang kekurangan hak sebab mereka kurang diberikan peluang dalam ekonomi, pendidikan dan sebagainya. Orang Melayu juga risau hak mereka dilanggar jika orang bukan Melayu jadi rakyat Malaysia. Oleh itu, kontrak sosial diwujudkan untuk menyelesaikan hak-hak pelbagai kaum, tidak kira kaum majoriti atau minoriti. Tujuan seterusnya adalah memastikan persetujuan yang dicapai kekal diwarisi turun-temurun kerana persetujuan dianggap memenuhi kepentingan yang berpanjangan. Kontrak ini sebab kompromi yang memenuhi sebahagian besar syarat dari berbagai kaum dan bilangan kecil pemahaman. Oleh itu, ia dapat diperhatikan dalam jangka masa yang lama. Tujuan keempat ialah memastikan semua pihak bersetuju untuk mematuhi kepentingan dan menyebarkannya kepada generasi akan datang agar tidak ada konflik di masa depan. Selama 50 tahun tidak ada yang mempersoalkan kontrak sosial ini, sehingga hari ini kebanyakan orang Cina dan India, Melayu dan orang asli di Sabah dan Sarawak telah menerima kontrak sosial tersebut. Pelaksanaan kontrak sosial ini memerlukan pemahaman mendalam tentang minatnya. Kontrak sosial bertujuan untuk mewujudkan sebuah negara berbilang etnik yang stabil dan harmoni. Apa sahaja yang menyebabkan ketidakstabilan dan ketegangan antara kaum harus dianggap tidak sesuai dengan semangat kontrak sosial. Saya akan membincangkan tentang isu-isu yang menjejaskan perpaduan kaum. Isu pertama ialah perbincangan 13 Mei 1969. Isu ini adalah rusuhan kaum yang berpunca daripada tindakan provokasi penyokong pembangkang yang didominasi oleh kaum Cina yang merayakan kejayaan mereka dalam pilihan raya umum. Ketika peristiwa 13 Mei 1960 berlaku, keadaan amat tidak terkawal dan pertempuran antara kaum berlaku akibat suasana tenang. Isu kedua ialah isu perbezaan ekonomi berdasarkan kaum. Sistem pelajaran yang berbeza mengelakkan interaksi antara penduduk di tanah Melayu yang terdiri daripada 3 rumpun utama, iaitu bangsa Melayu, Cina dan India. Orang Melayu kebanyakannya menetap di kawasan luar bandar atau kampung dan bekerja sebagai nelayan dan petani. Orang Cina menetap di kawasan bandar dan kawasan pelombongan serta bekerja sebagai peniaga dan pelombong biji timah.
manakala orang India kebanyakannya tinggal di kawasan ladang-ladang dan bekerja sebagai buruh. Isu ketiga ialah isu perkawinan dalam politik. Isu ini adalah ketidakseimbangan pembangunan ekonomi dan pengagihan kuasa. Perkauman antara etnik ini boleh dilihat secara tidak langsung melalui politik mengikut etnik, contohnya UMNO, MCA, dan MIC. Khabar dan rancangan televisyen lebih menjurus untuk mempertahankan dan memperjuangkan hak untuk kaum masing-masing. Isu keempat ialah isu perkauman dalam pendidikan. Setiap kaum masih lekat dalam kepembong sistem pendidikan masing-masing. Isu tersebut adalah setiap kaum masih lekat dalam kepembong sistem pendidikan masing-masing. Orang Melayu masih percaya kepada sistem pendidikan kebangsaan untuk semua, tetapi tetap dengan sistem perkauman. India dengan cara India dan Cina dengan cara Cina. Kehidupan kita sebenarnya semakin jauh dan terasing. Walaupun Malaysia adalah sebuah negara yang berjaya mewujudkan perpaduan dan hubungan baik, tetapi masih ada beberapa kekurangan dalam menjalinkan dan memelihara hubungan ini. Sini ada beberapa cabaran dan halangan akan dibincangkan. Walaupun cabaran dan halangan ini mungkin nampak kecil dan sepertinya tidak mengganggu gugat keharmonian negara, namun ia masih menjadi api dalam sekam yang mungkin secara sedikit demi sedikit menghakis keamanan dan keharmonian hubungan di antara etnik-etnik di Malaysia. Cabaran yang pertama adalah cabaran dari segi politik. Dalam dunia politik, terdapat berbagai jenis orang yang mempunyai tujuan dan kepentingan yang berbeza. Cabaran kedua adalah cabaran dari segi perpaduan. Di Malaysia, terdapat masalah perpaduan kerana kurang faham di antara berbagai etnik. Masyarakat yang berbagai di Malaysia masih lagi berpegang teguh kepada peranan tradisional dan nilai-nilai yang terbatas dalam kalangan kaum itu sendiri. Selain dari cabaran, ada juga beberapa halangan yang wujud dalam mengekalkan perpaduan kaum. Halangan pertama bagi pemerintah untuk mewujudkan interaksi nasional dan perpaduan adalah batasan pencampuran berbagai kaum. Rakyat Malaysia hanya suka berkawan dengan kaum yang sama dan jarang kawan dengan kaum lain. Halangan kedua adalah halangan dari segi perbezaan agama, budaya dan adat masyarakat Malaysia yang berbagai. Berbagai kaum mempunyai agama, budaya, adat yang berbeza. Maka ini telah mewujudkan perbezaan pendapat di antara kaum-kaum. Lepas tu halangan tiga adalah kebanyakan anak-anak muda pada masa ini kini tidak mempunyai kesedaran tentang betapa pentingnya perpaduan dan integrasi nasional. Mereka tidak lagi mahu mengamalkan perpaduan dan lebih suka kepada membuat kerja mereka sendiri tanpa mempedulikan orang lain. Lepas tu halangan akhir adalah kewujudan surat khabar berbilang bahasa dan menyemakan semangat perkauman di kalangan masyarakat berbagai etnik di Malaysia. Surat khabar yang berbilang bahasa akan menjarakan jurang pemisahan antara kaum-kaum di Malaysia. Lepas tu, slide seterusnya, saya pas kepada ahli kumpulan saya. Seterusnya, apakah langkah atau strategi yang boleh diambil untuk mengatasi cabaran-cabaran mengenai mengekalkan perpaduan kaum? Yang pertama, dari segi pendidikan, rakyat haruslah mengumpul dan bergaul persefahaman antara kaum lain. Mereka boleh mengunjungi rumah jiran semasa hari perayaan bangsa lain, dan dari situlah mereka boleh memupuk persefahaman antara kaum-kaum lain dan berkomunikasi dengan menggunakan pelbagai bahasa seperti bahasa Melayu atau bahasa Inggeris juga boleh mengekalkan perpaduan kaum. Dan daripada segi sekolah, nilai-nilai perpaduan dan permuafakatan perlulah didedahkan sejak awal lagi daripada peringkat sekolah. Sekolah menerapkan semangat bersatu padu dan tidak boleh mencetuskan isu-isu sensitif semasa mengajar, dan pelajar-pelajar perlulah belajar sejarah negara dan menghayati perpaduan kaum daripada dasar kebudayaan kebangsaan di KK. Dasar kebudayaan kebangsaan merupakan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk mengukuhkan perpaduan melalui kebudayaan. DKK menjadi panduan dalam mengekalkan identiti rakyat di Malaysia yang mengubah pada tahun 1971 bulan Ogos oleh Perdana Menteri Malaysia Tun Abdul Razak Husin. Prinsip-prinsip penting dalam DKK iaitu
Unsur-unsur kebudayaan lain yang sesuai dan wajar diterima setelah agama Islam menjadi unsur penting dalam pembentukan kebudayaan kebangsaan. Daripada dasar sukan alat perpaduan. Sukan adalah cara yang sesuai bagi menyetu padukan rakyat yang berbilang kaum. Dasar ini dilaksanakan untuk menyemarakkan lagi semangat patriotik dalam kalangan masyarakat Malaysia melalui penubuhan badan-badan kerajaan seperti Majlis Sukan-Sukan Malaysia MSSM ataupun Sukan Malaysia SUKMA. Perpaduan kaum dan hubungan antara negeri dapat dieratkan. Wawasan 2020 Wawasan 2020 menggariskan 9 cabaran dan juga 9 matlamat. Ia akan menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju sepenuhnya menjelang tahun 2020. Wawasan ini mengeratkan hubungan dalam kalangan rakyat kerana semua rakyat bersatu padu untuk mencapaikan kemajuan bersama. Rakyat-rakyat Malaysia tidak sepatutnya mengambil kesempatan dengan mencentuhkan isu-isu sensitif dan kontroversi penganjuran aktiviti. Kesimpulannya, kontrak sosial adalah satu formula mewujudkan satu cara hidup yang dinamik, aman dan terus membangun melalui perpaduan dalam kepelbagaian, berdasarkan prinsip berkongsi, bekerjasama, toleransi, dan bersatu padu. Formula ini sebahagiannya besarnya tersurat dalam perlembagaan persekutuan yang diamalkan secara bijaksana dalam satu Pakatan Agung Negara dengan inspirasi untuk membawa Malaysia muncul dalam peta dunia sebagai sebuah negara maju. Kontrak sosial merupakan benda abstrak yang seringkali dipertikaikan oleh orang yang ingin merosakkan perpaduan. Perlembagaan menjadi teras negara. Sekarang semua kaum hidup secara aman dan bersumbang dalam kemajuan negara. Diskriminasi tidak berlaku. Kerajaan harus terus berusaha untuk melindungi rakyat dan mengukuhkan perpaduan yang amat berharga itu.